Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah malam ini kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kita mengenai akidah Islam. Kita berhenti muka surat 640 bagi yang untuk kitab kita ini. Perbincangan kita masih lagi berkisar berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di hari akhirat kelak. Bermula daripada kita dibangkitkan daripada kubur, kemudian dihimpun di padang mahsyar, kemudian akan dihisap amalan kita, seterusnya akan ditimbang, kemudian kita akan merentasi titian sirat untuk ke syurga ataupun ke neraka. Jadi dalam proses selepas timbangan amalan kita ini berlaku, di sana manusia sudah dapat mengenal pasti. Maknanya selepas hisap ini macam kita melalui proses ujian peperiksaan. Jadi selepas itu kita akan dapat keputusan. Mana kita akan mengambil natijah slip keputusan kita, sama ada dapat A banyak ke ataupun dapat A kurang. Ada A kurang. Mana tak ada A lah maknanya. Mana di sini orang-orang yang dapat A akan terus ke syurga. Ada yang terus tanpa hisap, ada yang dapat masuk syurga, tapi untuk masuk itu pun melalui satu proses yang sukar. Melintasi titian sirat dalam keadaan yang amat sukar. Sebab ada yang melintasi sekelip mata, ada seperti menunggang, ada seperti berkenderaan, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkuk, ada yang mengesuk, merentasi titian sirat, akhirnya sampai ke syurga. Dan ada sebilangan orang yang memang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada para nabi, para rasul dan orang-orang yang tertentu untuk memberikan syafaat kepada orang yang memang tak cukup amalan dia untuk masuk syurga. Jadi dengan syafaat tersebut boleh menyebabkan seseorang itu akan dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan syafaat untuk orang-orang yang membuat maksiat. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa syafaat ini tidak akan dapat dapati daripada sesiapa pun di hari akhirat kelak, kecuali daripada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang tertentu sahaja yang boleh memberikan syafaat di pada mahsyar nanti, iaitu para nabi, para rasul, dan juga para ulama dan para salihin, sebagaimana yang kita akan lihat di dalam kitab ini. Walaupun Syekh Said Sabiq di sini tidak memperincikan bilangan orang-orang yang boleh memberikan syafaat itu, tetapi secara khususnya dan tidak ada khilafnya, itu para nabi dan para rasul ini boleh memberikan syafaat kepada umatnya, iaitu mereka yang bergelombang dengan dosa dan maksiat sehingga menghalang dia daripada masuk syurga. Maksudnya dia boleh masuk syurga tapi kena masuk neraka dulu. Jadi orang-orang ini diberikan syafaat oleh Nabi SAW dan dia akan dapat terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Syekh, syafaat untuk orang-orang yang membuat maksiat. Rasulullah SAW selain memberikan syafaat uzma, syafaat uzma itu ialah syafaat yang kita dah baca sebelum ini, iaitu di waktu manusia berada di padang mahsyar, semua orang sudah berada dalam keadaan yang sangat penat, makna keadaan yang sangat merisaukan, susah, sedih,
dan juga perit dengan keadaan di pada mahsyar tersebut, dengan panahnya, dengan siksanya, dengan keadaan yang tidak menyenangkan sesiapa sahaja berada di situ, sehingga mereka mencari-cari bagaimana untuk keluar daripada situasi di pada mahsyar yang sangat teruk ini. Maka di sini mereka mencari para nabi untuk memberikan kata putus supaya dimulakan hisab dan ditentukan sama ada manusia ini akan masuk syurga ataupun neraka. Di sini Nabi SAW berdoa sehingga dimulakan hisab. Jadi doa Nabi untuk dimulakan hisab ini nama dia syafa'atul uzma. Mana syafaat daripada Nabi yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan hisab perhitungan amal ibadat manusia di atas dunia, untuk ditentukan sama ada kita akan masuk syurga ataupun akan masuk neraka, waliyazubillah. Itu kata dia asy-syafa'at al-uzma. Baginda juga memberi syafaat lain setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah selesai siksaan, iaitu untuk mengeluarkan pembuat maksiat daripada api neraka. Maknanya ada orang yang memang dimasukkan neraka tapi Nabi memberi syafaat dan dikeluarkan selepas azab. Ada orang yang disyafaatkan oleh Nabi sebelum masuk neraka, dia dah dimasukkan ke dalam syurga. Itu maksud dia. Makna Nabi memberi syafaat yang lain setelah diizinkan oleh Allah dan setelah selesai siksaan, iaitu untuk mengeluarkan pembuat maksiat dari neraka dan telah menyebabkan mereka itu disiksa. Tercantum di dalam beberapa hadis Rasulullah, maksudnya dalam banyak riwayat-riwayat bahawa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membuat dosa besar selepas mereka masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menerima syafaatnya untuk orang-orang yang berdosa tersebut dan mengeluarkan mereka daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini secara khusus kepada Rasulullah SAW. Ada juga di dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahawa para ulama juga boleh memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman yang lain, makna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat, dan tujuan syafaat adalah untuk memperlihatkan kemuliaan seseorang yang memberi syafaat itu di sisi Allah. Maknanya para anbiya adalah orang yang mulia. Begitu juga para ulama, kerana Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Mana orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para salihin akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi mempunyai satu doa yang dimakbulkan, yang mana dengannya mereka berdoa, makna bila mereka berdoa telah makbulkan. Kata Nabi, aku ingin menyimpan doaku ini untuk memberi syafaat kepada umatku di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, hadis ini memperlihatkan kepada kita betapa prihatinnya Nabi kepada kita umat Islam, sehingga Nabi meletakkan objektifnya untuk memberikan kepada kita syafaat di hari akhirat. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebut sesiapa yang membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah at sayyidina Muhammadin wasilatul fadl darajatul aliyah rafi'a ba'as maqama Muhammadin najwa'ata innaka la tukhliful mi'at. Tu yang kita baca selepas azan itu. Sesiapa yang membaca doa itu selepas azan, bila dia dengar azan dan dibacanya doa tersebut, kata Nabi, wajabat syafaati yaumal qiyamah, pasti dia akan dapat syafaat Nabi. Mana kita sepatutnya janganlah kalau boleh melepaskan peluang untuk membaca doa tersebut setiap kali selepas azan, kerana Nabi kata siapa yang istiqamah beramal membaca
doa selepas azan tersebut, maka dia pasti akan mendapat syafaat sebagaimana janji Nabi SAW. Ada juga orang tanya, Ustaz, kalau kita dengar azan dalam radio tu baca juga ke? Dia nak suruh payah. Jadi sekarang ni kalau dah dengar azan mana-mana baca lah. Jadi dia kata, apa masalah kalau baca pun? Dia kata nak tunggu dengar hak di masjid je. Kalau dengar di masjid pun corong juga. Dia kata kena mari surah je baru dengar hak sungguh. Allahu akbar, Allahu akbar dalam surah. Jadi kalau duduk atas jalan tak boleh baca juga. Jadi sekarang ni dengar dalam kereta ke, dengar kat mana-mana ke, dah masuk waktu habis azan, bacalah. Sebab ada orang dia kewek sangat nak dengar ni, Ustaz, dengar hak orang azan sungguh suara sebenar ke, nak dengar suara radio je ke, ataupun nak dengar suara hak yang corong dari surah saja ke? Macam-macam. Jadi sekarang ni Nabi kata mu baca je lah. Untuk dapat syafaat, baca je lah, kan? Jangan duk pelik-pelik kata nak dengar, dia kata nak dengar. Kalau dengar di jam kita ni boleh azan ni. Kalau nak buat kat rumah, jam kita ni boleh azan. Dia jam ni istimewa, cuma kita matikan dia. Dia sebelum azan 10 minit dia baca Quran. Masuk waktu dia akan baca. Kemudian dia akan titik azan. Jam kita ni bagus kalau buat kat rumah. Jadi nak jawab juga ke? Jawab je lah, azan je lah, baca je Allahumma rabbah. Tak dengar kat mana dah, kan? Sekurang-kurangnya bacalah setiap masuk waktu. Dengar azan di mana-mana saja baca. Untuk kita istiqamah. Kalau tidak nanti kita duduk kat mana-mana dah tak dengar azan, dah terlepas waktu, kan? Dah dengar je azan, baca Allahumma rabbah. Nabi kata pasti mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Jadi Nabi, kalau kita tengok dalam hadis ini, tuan-tuan, begitu sekali mengingati kita. Jadi kita banyak mana ingat kepada Nabi, sehingga Nabi nak menaruh doa dia memberi syafaat kepada umat dia pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang kita baca dah waktu kita sebut tentang Maulidur Rasul yang lepas, waktu kita komen sebelum kuliah dulu, Nabi SAW sebut, wadidtu law anni ara ikhwani, alakah baiknya kalau aku boleh jumpa saudara-saudaraku. Sahabat tanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ni saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, tak. Antum ashabi, kamu ini sahabat aku. Ikhwani, saudaraku itu, humul ladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Hak itu orang hak mari selepas aku dan dia beriman kepadaku tapi tak pernah jumpa aku. Nabi kata, aku nak jumpa orang ni. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alqawnahum 'alal haud. Nanti aku akan jumpa dengan mereka ini di kolam Nabi pada hari kiamat nanti. Mana kita bila bangkit daripada kubur nanti kehausan, kita nak cari minum. Setiap orang akan pergi ke kolam Nabi masing-masing. Dan umat Nabi Muhammad akan pergi ke kolam Kausar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut dalam pengajian kita yang lepas, sama ada kolam itu duduk di pada mahsyar ataupun duduk sebelum titian siratal mustaqim untuk masuk syurga. Khilaf di kalangan ulama. Dalam buku kita ni dia sebut sirat ni duduk sebelum daripada sirat. Tapi ada riwayat-riwayat lain, dalam kitab-kitab lain menyebut bahawa sirat, bahawa Kausar ni duduk di pada mahsyar. Bahkan sebilangan ulama menterjihkan pendapat yang mengatakan duduk sebelum duduk di pada mahsyar. Kerana orang bangun, orang bangkit dari kubur Kausar, mereka mencari untuk nak mendapat minum daripada kolam Nabi mereka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, umat ni ramai, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Arab, ada orang putih, nak kenal lagu mana umatmu wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW membuat analogi perumpamaan. Dia kata, bagaimana kalau kamu ada satu kumpulan ternakan yang banyak, dalam banyak-banyak ternakan tersebut ada sekumpulan binatang ataupun lembu ini
yang tumpuk di dahinya putih dan tumpuk di kakinya putih. Sebagaimana kita tengok lembu-lembu yang susu tu kan, putih ada hitam ataupun oranye tapi ada tampuk putih. Apakah kamu boleh membezakan di antara lembu yang banyak itu, hak yang ada corengnya, ada hak yang tak ada, hak yang semua warna yang sama? Kata sahabat, oh boleh bezalah antara satu sama lain. Maka kata Nabi, begitulah juga aku akan dapat membeza umat aku dengan umat-umat lain pada hari kiamat nanti, berasaskan kepada cahaya yang ada pada muka dan kaki serta tangan mereka, kerana kesan daripada wudu. Mana orang yang tersiasa berwudu dengan sembahyang, dengan taharah wudu ini, kesan dia di hari akhiratnya, wudu yang kita ambil ini menjadikan anggota wudu kita ni bercahaya pada hari akhirat. Ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, bahawa kita pastinya tuan-tuan, wudu yang kita ambil ini jangan ambil pendek sangat, berlebihkanlah sikit, supaya kita mendapat cahaya yang banyak dan supaya sah wudu kita pun supaya lengkap. Maka kata Nabi, wasa'al qawnahum 'alal haud, aku nak tunggu dia. Begitu Nabi di hari akhirat nanti nak tunggu di haud, nak bagi minum kepada umatnya. Bahkan lebih daripada itu, sebelum orang itu masuk ke syurga ataupun ke neraka ini, Nabi duduk untuk memastikan timbangan amalan umat dia ini, supaya mereka juga dapat diselamatkan bagi mereka yang boleh diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali Nabi menyimpan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat Islam di hari akhirat. Begitu juga Imam Muslim menambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, fahiya nafilatun insyaallah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'an. Syafaat itu akan diperolehi insyaallah bagi sesiapa yang mati dari kalangan umatku yang tidak menyungutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang mati dalam Islam dan tidak syirik kepada Tuhan. Maksudnya orang-orang ini insya-Allah akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyin. Ada satu kumpulan yang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad, kemudian mereka ini memasuki syurga dan mereka ini digelar sebagai jahannamiyin, iaitu banduan lah kalau kita panggil, bekas ahli neraka, mana banduan. Maknanya puak-puak ni boleh masuk syurga juga dengan syafaat Nabi SAW. Mana kalau kita sekarang ni orang yang bebas daripada penjara, kita panggil bekas banduan. Jadi ini membuktikan kepada kita secara jelas bahawa di hari akhirat kelak nanti akan ada yang dikatakan syafaat. Jadi kita perlu berdoa supaya mendapat syafaat daripada Nabi SAW pada hari kiamat, dan perlu juga kita sentiasa merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi SAW juga menyebut bahawa ayat-ayat Al-Quran yang kita baca juga akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan ada juga yang menyebut bahawa anak-anak yang menghafal Al-Quran itu juga akan boleh memberikan syafaat kepada kedua ibu bapanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ini tidak ada khilaf. Tapi yang ada pendapat lain dalam hadis yang lain menunjukkan juga bahawa para ulama juga memberikan syafaat kepada kaum muslimin, sama kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh tak sebut di sini, hanya menyebut syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Dan syafaat para ulama dan perincian tentang syafaat ini tidak diperincikan oleh Syekh Said Sabit di sini, tapi perlu kita ambil perhatian bahawa orang-orang yang tertentu akan boleh memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah sahaja. Mana bukan dengan title dan nama dia tak semestinya. Sebab itu dalam Quran Tuhan kata man zalladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Siapa yang boleh memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini boleh memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang bila dah habis proses yang berlaku di pada mahsyar, dan ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita gambaran antara ahli syurga dan ahli neraka. Nanti mereka akan dapat berinteraksi satu sama lain. Ahli syurga akan tanya, "Aguana, kamu dulu betul kata hak yang Tuhan janji, kamu buat ni masuk syurga, buat ni masuk neraka?" Ahli neraka kata memang ya. Ahli syurga pun akan kata ya. Dan ahli neraka pun tanya apa yang mereka dapat, dan ahli syurga akan tanya ahli neraka apa yang mereka dapat. Perbuatan ini dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca ayat suci Al-Quranul Karim, kita akan dapat melihat bagaimana ahli syurga dan ahli neraka ini hidup dalam kesiksaan, hidup dalam kehinaan dalam neraka, dan bagaimana ahli syurga hidup dalam ketenangan dan kenikmatan di dalam syurga mereka. Baik, kita tengok sikit lagi perbualan ahli syurga dan ahli neraka. Setelah para ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke neraka, terjadi perbualan antara mereka. Kedua-duanya masing-masing menyebut amalan yang telah dilakukan di dunia dan balasan yang diterimanya di akhirat. Mana masing-masing tahu dia masuk neraka sebab apa, dan hak ni pun tahu masuk syurga sebab apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Quran, Tuhan bila sebut tentang syurga neraka, Tuhan sebut terus sifat-sifat yang menyebabkan orang tu masuk syurga. Dan Tuhan juga sebut sebab-sebab orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ciri-ciri dia apa. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kita tengok atas dunia ini, kita tak tahulah siapa yang masuk syurga, siapa masuk neraka. Tapi kita nampak orang yang baik, kita mengharapkan baiklah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan ciri-ciri dan tanda-tanda. Contohnya tanda-tanda keimanan Tuhan letakkan. Orang yang beriman ada tanda-tanda dia. Contohnya Nabi kata, "Basyiril masya'ina ilal masajid bil iman." Beritakan orang yang banyak hadir ke masjid, mana orang yang sentiasa hadir ke masjid, bahawa orang ini ada iman. Jadi orang yang ada iman ni pastinya orang yang mati dalam husnul khatimah. Kemudian Nabi juga sebut sifat ahli syurga, sifat ahli neraka. Contohnya dalam Al-Imran, Tuhan kata mudah je. Tuhan kata, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Segeralah masuk ke dalam syurga yang Tuhan sediakan untuk orang bertakwa, yang luasnya langit bumi. Besarnya syurga yang disediakan. Apa sifat-sifat dan ciri-ciri yang membolehkan orang tu masuk syurga? Tuhan bagi 3 kat sini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sentiasa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada waktu dia susah ataupun senang. Nampak ciri-ciri dia? Ahli syurga, orang yang bersedia infak di jalan Allah. Mana nak buat kebajikan apa, dia ke depan untuk kebaikan dan kebajikan. Sedia berkhidmat. Mana ada duit, bagi duit. Tak ada duit, bagi tenaga. Misal kata, kan? Yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian wal kazimin al ghaiz. Orang yang boleh tahan marah. Mana orang menahan
sifat marah dia. Sifat marah ni semua orang ada. Cuma bila marah itu dia boleh kawal, sehingga dia tidak berlaku zalim kepada orang lain dengan sebab kemarahan yang menguasai diri. Sebab kita ni bila marah, kadang-kadang kita hilang akal terus, tidak boleh berfikir, sehingga kita bertindak dengan tindakan yang menyebabkan kita menyesal selepas kita. Sebab marah kita kata kata-kata yang buruk, sebab marah kita bertindak dengan tindakan yang kejam dan zalim. Jadi semua ini akan menyebabkan kita berdosa di sisi Allah. Jadi Tuhan kata orang yang tahan marah dia, kawal marah dia, bukan dia tak marah. Sebab marah ni sifat kesempurnaan manusia, sifat marah. Sempurna. Sebab kalau orang tak ada sifat marah, dia jadi dayus, dia jadi tak guna. Dia jadi murung, tak ada marah, tak jadi. Jadi dia ada marah, tapi dia boleh kawal marahnya. Kemudian wal kaziminal ghadh wal afina 'anil nas. Kemudian Tuhan kata orang yang boleh memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Tuhan suka orang-orang yang berbuat baik. Jadi seolah-olahnya muhsin ini antara sifat-sifat dan ciri ahli syurga. Yang Tuhan sebut dalam tempat lain Tuhan sebut muttaqin, dalam tempat lain Tuhan sebut mukminin, dalam tempat lain Tuhan sebut muslimin. Jadi itu ciri orang-orang yang akan dimasukkan dalam syurga. Dalam ayat lain contohnya dalam Al-Waqiah misalnya, bila Tuhan sebut ahli neraka, Tuhan sebut sifat-sifat dia. Tuhan kata wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Tuhan bagi sifat. Dia kata ashabus shimal, orang yang dapat suratan amalan dia, sijil, nanti akan diserah tangan kiri. Siapa mereka ini, kata Tuhan? Yang mereka akan dibakar dalam neraka, yang mana mereka itu akan berada di bawah teduhan asap. Duduk teduh, tapi teduh di bawah asap. Maknanya hangus terbakar lah. Orang duduk bawah asap, panas ke sejuk? Panas juga, asap. Asap api panas. Tuhan kata fi zilm yahmum la barid wa ka'annahum la barid wa la karim. Dia duduk dalam keadaan di situ dia tidak ada penghormatan lagi, hina dan mendukacitakan. Sebab apa? Fa innahum kanu qabla zalika mutrafin. Orang yang masuk neraka ini hidup atas dunia dulu mewah, mana tidak mengikut peraturan. Bukan mewah makan kenyang dah. Mana orang yang hidup taraf, mana hidup angkuh dan sombong, tidak mengikut peraturan dan tidak taat kepada Allah. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan dia berterusan melakukan dosa-dosa besar. Maknanya orang ni taraf. Mana Tuhan sebut orang yang taraf ini maksudnya makan minum mewah, hidup tapi tidak taat kepada Allah. Itu taraf. Kemudian berterusan melakukan dosa, mana tak ada taat, tak bertaubat kepada Allah. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Mereka ini juga tidak beriman tentang hari kebangkitan. Mana tak percaya kita ni mati, lepas mati bangkit semula, kemudian akan ke syurga ataupun ke neraka. Tiga Tuhan sebut. Kanu qabla yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Tiga Tuhan bagi sifat. Sebagaimana yang mukmin tadi Tuhan bagi tiga sifat. Jadi ciri-ciri ni kita tengok orang yang nak masuk neraka ni hidup mewah, tidak taat kepada Allah. Yang kedua, buat dosa berterusan, zalim dan kejam. Kemudian yang ketiga, tak ingat kemati, tak ingat akhirat. Hidup tiga ini antara ciri-ciri kalau mati tak bertaubat, tanda-tanda ahli neraka. Jadi bila kita teliti dan perhati, Tuhan sebut dah antara lain ciri-ciri ahli neraka ini ialah mereka yang hidup angkuh dan sombong di atas dunia. Sementara orang yang beriman, mereka yang hidup patuh, tawadhu dan juga warak di dalam kehidupan dunia. Jadi inilah bentuk ahli syurga, dan banyak yang Tuhan sebut di dalam ayat-ayat yang lain.
Jadi mengenai bentuk percakapan ini tentu tidak dapat dihuraikan dengan jelas bagaimana ia dapat terjadi dengan sempurna, padahal di antara keduanya terdapat jarak yang amat jauh. Macam mana Tuhan bagi mereka ini boleh bercakap, maksudnya tidak ada dalil yang jelas, tapi maksud dari sudut kaifiatnya macam mana berlakunya. Kalau kita pergi ke penjara nak cakap dengan banduan, dia bagi telefon, kita duduk sebelah ni, dia duduk sebelah sana, kita bercakap dengan dia. Jadi antara ahli syurga, ahli neraka ini apa peralatannya? Maksud itu di sini. Maksudnya tidak dijelaskan kaifiat. Mana ini kita beriman bahawa dia berlaku dan pasti berlaku. Sebab Tuhan dah beritahu. Cuma kaifiat bentuk macam mana alat penggunaannya Allahu a'lam. Tapi ini pasti akan berlaku. Oleh itu tidak perlu difikirkan secara mendalam. Maksudnya cukup bagi kita beriman kerana Tuhan beritahu bagaimana berlaku alatnya apa. Itu tak perlu kita fikir. Kita beriman sebab Tuhan Maha Kaya, boleh sahaja dijadikan sebab musabab untuk membolehkan di antara dua ahli syurga ini, yang dengan dua ahli syurga dan ahli neraka ini boleh berinteraksi antara satu sama. Sebab semua itu termasuk dalam urusan akhirat. Maksud urusan akhirat ini termasuk dalam perkara gaib. Kerana ada dalil daripada Quran dan Sunnah, maka kita beriman. Tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Maksud tidak boleh dicapai di sini bukan maksudnya tak boleh fikir. Mana kita boleh faham, tapi kita tidak boleh mengerti kaifiat dan bentuknya kerana Tuhan tak hurai, Tuhan tak jelaskan. Dan akal kita pun tak akan mampu nak fikir sesuatu yang di luar daripada skop kita. Sebab akal kita boleh fikir apa yang boleh dicapai oleh panca indera kita yang 5. Jadi bila sesuatu itu di luar daripada keupayaan panca indera kita, maka kita tak boleh nak fikir. Sebab itu bila kita berfikir sesuatu yang di luar daripada upaya panca indera, maka kita berkhayal. Kita berkhayal. Mana beza antara khayal dengan fikir? Ini fikir ialah kita merancang menggunakan akal, menyusun, mengatur berasaskan sumber yang ada yang disalurkan kepada kita melalui panca indera. Bila kita nak berfikir tentang sesuatu yang tidak dicapai oleh panca indera kita, maka itu nama berkhayal. Kita duduk terbaring nak pergi naik ke planet Marikh. Roket pun tak buat apa, tak nak naik planet Marikh. Kita pun kata nak beli rumah di bumi mahal, kita pergi buat rumah di planet Marikh pula. Kita berkhayal. Jadi tu semua roket pun tak ada, duit pun tak ada, nak buat roket, nak buat naik ke planet lain, tak nak duduk planet bumi. Berkhayal. Jadi kata dia, ini semua kita tidak bukan tak masuk akal, tetapi akal kita terbahas. Sama dengan bila kita nak fikir macam mana kita duduk dalam syurga, nikmat yang begitu luas, begitu banyak yang Tuhan beri. Jadi Tuhan kata dalam syurga nanti, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga nanti mu tak pernah tengok, mu tak pernah dengar, dan mu tak pernah terlintas. Sebab apa? Sebab yang kita tahu bila kita tengok, yang kita tahu bila kita dengar. Hak tak pernah dengar, tak pernah tengok, nak lintas macam mana? Tak mungkin. Maka dengan sebab itu Tuhan berikan kepada kita gambaran untuk kita faham. Jadi kata dia, terdapat suatu alatan yang dicipta oleh manusia yang memudahkan pemahaman kita, itu televisyen. Televisyen ni zaman ni internet lah. Zaman Tok Syed Sabit ni tak ada internet lagi, dia tulis buku ni. Sebab waktu saya duduk tahun 96 tu internet baru ada lah kat Mesir. Pak kita dah lama dah. Saya dalam 96 tu barulah kita duk guna internet. Dulu nak telefon ke Malaysia pun payah. Nak telefon mahal RM13 1 minit. Tak telefon lah, susah. Tu bila dah boleh guna sistem internet tu, RM2 1 minit. Orang ramai pakai telefon. Sebab dah dapat. Dalam tahun 96 lebih kurang itu, sebab saya balik tahun 98, saya ingat 95 96 baru kita mula guna email dan sebagainya. Sebelum tu tak ada. Sebab Mesir negara komunis yang tertutup waktu dulu. Dan sekarang ni dah okeylah terbuka.
Jadi kata Syekh Sabiq ni, waktu Syekh Sabiq ni mati tahun berapa tak ingat, tapi saya sempatlah jumpa dengan Syekh Sabiq ni waktu dia di Mesir. Sebab rumah dia pun tak jauh daripada kawasan sekitar rumah-rumah Melayu. Dia duduk dekat dengan rumah pelajar rumah asrama Melayu Perak dan Pulau Pinang. Rumah dia, rumah Syekh Sabiq ni. Jadi kata dia, kalau zaman lah ni kita ada internet, kita ada telefon, kita ada televisyen, boleh sahaja hak berlaku di US kita duduk sini, jauh pun jarak kita tengok live berlaku ni. Gempa bumi kat sana kita tengok sini, Allah teruknya nampak. Jadi begitulah juga nanti dalam syurga neraka, tak ada pelik. Sebab Tuhan Maha Kaya, lagi Maha Bijaksana, boleh sahaja untuk diciptakan sesuatu yang membolehkan antara ahli syurga dan ahli neraka ini berhubungan antara satu sama lain. Ini hak kita buat dengan kejahilan kita. Jadi bagaimana Tuhan dengan Maha Bijaksana yang boleh mencipta apa saja. Jadi dengan alat itu manusia dapat melihat, mendengar berita mengenai kejadian di tempat lain walaupun jarak mereka amat jauh. Sebagaimana firman Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang antara kamu, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Maknanya Tuhan Maha Kuasa. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Maknanya kita duduk dalam syurga, orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir duduk dalam neraka, kita boleh turun direct. Sebab apa? Kejadian Tuhan pada masa itu tak sama lagi dengan kejadian yang kita ada di dalam dunia. Dalam Al-Quran menceritakan ini yang selalu kita baca, menceritakan bentuk percakapan yang berlaku antara penghuni syurga dan neraka, sedangkan telah nyata ada tabir pemisah antara kedua golongan ini. Tabir di kalangan ahli syurga merupakan kenikmatan, manakala tabir penghuni neraka adalah azab dan siksaan. Oleh kerana Al-Quran memberikan keterangan tersebut, kita wajib beriman akan terlaksananya kejadian itu. Ini prinsip. Maknanya antara ahli syurga dan ahli neraka mesti akan berlaku percakapan ini, wajib kita percaya kerana Tuhan dah beritahu. Mengenai hakikatnya terserah kepada Allah sahaja menjelaskannya, dan Tuhan Maha mengetahui dengan perkara yang gaib. InsyaAllah kita akan dapat menyaksikan sendiri di akhirat kelak. Antaranya perbualan yang Tuhan sebut di dalam surah Al-Hadid ayat 12 dan 15. Perbicaraan antara orang mukmin dengan orang munafikin. Orang munafikin minta dengan orang-orang ahli syurga mukmin ini, minta supaya diberikan kepada mereka cahaya, tetapi mereka dilarang. Ada juga perbualan di dalam surah Al-A'raf. Kita baca contoh satunya. Takatawana da ashabul jannati ashaban nar. Ahli syurga panggil ahli neraka. Kata dia, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Dia kata, hei ahli neraka, betul dah yang Tuhan menjanjikan kepada kamu waktu di dunia dulu, mu buat sekian-sekian, kamu kena azab neraka macam ni. Ahli syurga tanya kepada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kata ahli syurga, kami hak yang Tuhan cakap memang kami dapat. Kamu macam mana dapat? Ada apa yang kamu dapat? Yang dapat rasa tak? Tuhan kata akan diseksa sekian-sekian. Maka ahli neraka jawab, qalu na'am, ya memang sungguh. Mana aku buat dosa atas dunia dulu, memang kena dalam neraka. Fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Lalu ahli syurga pada masa itu telah berseru para malaikat yang ada bahawa orang-orang yang zalim ini dilaknat oleh Allah. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan wa bil akhirati hum kafirun. Sini Tuhan bagi tiga. Kenapa orang ini diubah ke dalam neraka? Ayat 44 dan 45 dalam surah Al-A'raf. Tuhan sebut orang-orang ni masuk neraka, kata dia sebab apa? Yang pertama, mereka menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain daripada menurut jalan Allah. Maknanya dia
tak nak ikut. Kemudian dia tahan pula orang lain supaya ikut jalan Allah. Maksudnya orang yang tidak menerima Islam. Dan orang yang mencari halah, menjadikan jalan itu bengkok terpesong, orang yang menyelewengkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, sedangkan mereka tidak mempercayai hari akhirat, iaitu orang yang tidak percaya hari akhirat. Maknanya 3 sifat yang menyebabkan orang masuk neraka. Yang pertama, dia tak terima kebenaran ajaran Islam, dan menghalang orang lain pula daripada menerima kebenaran. Ataupun yang kedua, orang yang menyeleweng kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ini adalah di antara orang yang dilaknat oleh Allah dan dimasukkan dalam neraka. Dalam surah Al-A'raf ayat 50-51 pun sama. Tuhan bercerita antara ahli syurga dan ahli neraka ini, mereka saling seru menyeru. Bahkan ahli neraka minta supaya diberikan kepada mereka ini sikit nikmat aku dapat dalam syurga, aku letih benar dalam neraka, beri sikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kamu tidak dibenarkan untuk mendapatkan apa-apa sahaja nikmat daripada syurga walaupun sikit. Maknanya rasalah azab, siksa yang ada di dalam neraka itu, kerana kamu telah bertindak dengan ataupun memilih jalan yang buruk waktu dalam dunia dulu. Di sini ayat 50 ini Tuhan kata, kenapa kamu masuk neraka ini? Allah Subhanahu wa taala, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Mereka ini telah menjadikan agama ini sebagai ejekan dan main-main. Mana orang tak peduli dengan agama, dia dihumban ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ini terpedaya dengan kehidupan dunia. Maknanya tertipu dengan hidup dunia. Sepatutnya dunia yang sementara ini dijadikan jambatan, tapi dia memilih dunia sebagai tempat penginapan sehingga lupa bekalan untuk ke hari akhirat. Kemudian Tuhan kata pada hari ini fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu lupa kepada Allah di hari dunia dulu, maka kami juga melupakan kamu, maka rasalah azab neraka. Jadi di sini tuan-tuan, Tuhan memberitahu kepada kita, saya potong ambil yang pendek je, 2-3 ayat yang ada dalam Quran dan surah Al-Hadid, surah Al-A'raf ini sebagai bukti dan dalil bahawa ahli syurga dan ahli neraka ini akan dapat berinteraksi, dan ahli neraka berada di dalam keseksaan dan ahli syurga dalam kenikmatan, dan mereka saling mengetahui satu sama lain, dan ini menambahkan lagi keperitan azab orang yang berada di dalam neraka sebab bila tengok orang lain dapat kenikmatan. Jadi ini adalah peringatan kepada kita tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Cuma hari Sabtu depan kita tak ada, kuliah kita tak ada. Mungkin Sabtu ke berapa tu minggu depan? Ketiga. Memang tak ada kuliah dah kan. Jadi insyaAllah kita sambung minggu keempat nanti lah, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.